Jadi sebelum kita masuk benda-benda yang radioaktif ni, kita kena tengok balik unsur kita nah. Yang ni kamu biasa belajar kan? Yang ni atom kamu. Kan? Ni atom. Ni atom apa ni? Kamu boleh teka tak? Ni atom apa? Dia ada 3 elektron. Ni gambar atom apa ni? Ada 3 elektron. Cikgu pun tak tahu lah. Dia ada 1 elektron valence. Bukan 1. Ada ke? Wujud ke? Ha. Tak tahu. Wujud tak tahu. Cikgu pun tak tahu, tak apa. Jadi yang ni gambar atom. Nampak ah? Jadi kalau atom tengah-tengah ni yang ada proton dengan neutron ni, kita panggil dia sebagai nukleus. Nukleus tu maksudnya center dia kan, yang duduk tengah-tengah kan. Jadi yang keliling dia tu kita punya elektron. Jadi yang mana satu yang ada charge? Mana satu yang ada charge antara 3 orang ni? Mana satu ada? Proton. Proton ada charge apa? Positif. Betul? Charge positif. Elektron? Elektron. Elektron charge? Negatif. Negatif. Neutron ada charge tak? Neutron. Tak ada. Tak ada. Dia Okay. neutral. Dia neutral. Okey, jadi kalau yang sebelah sana, yang belah kanan ni simbol dia dalam periodic table kan, betul tak? Yang kamu biasa nampak kan kalau untuk satu unsur kan. Jadi kalau kita ada sebarang unsur, labeling X, nombor ke atas tu adalah nombor nukleon dia. Nombor nukleon tu sama dengan nombor jisim kan. Nombor nukleon ni hasil tambah siapa dengan siapa, dia nombor apa? Apa maksud nukleon? Nukleon tu hasil tambah. Nombor Nombor apa? Dia yang kat center ni. Nombor apa? Apa campur apa? Dia melibatkan nukleus. Proton campur neutron. Betul. Proton campur dengan neutron. Yang Z bawah ni apa? Nombor proton ni dia tulis kan. Jadi maknanya yang ni dia bagi kamu bilangan proton. Kalau nak tahu bilangan elektron, macam mana nak tahu bilangan elektron? Macam nak tahu bilangan elektron satu unsur tu? Daripada nombor nukleon ke nombor proton? Nombor proton. Nombor proton, sebab kalau dia neutral, charge dia kena seimbang kan, maknanya bilangan proton dengan elektron dia kena sama banyak kan. Jadi kalau kata dia ada 6 proton, maksudnya dia ada 6 elektron. Jadi kalau nombor kat atas ni, kalau dia suruh cari neutron, maksudnya kamu kena tolak lah. Kamu kena ambil A ni tolak Z ni, kamu akan dapat bilangan neutron dia. No? Boleh? Okay, jadi yang ni basic kan, asas. Jadi kamu tak payah hafal apa-apa. Ni charge dia akan bagi kat kamu kan. Jadi kamu kena ingat elektron ni charge negatif, proton ni charge positif. Lepas tu center ni kita panggil nukleus. Untuk tajuk radioaktif ni kita banyak deal dengan nukleus. Alright, kamu tengok 3 orang ni. Tiga-tiga ni adalah unsur apa ni? Tiga-tiga ni. Unsur sama ke unsur berbeza? Unsur sama. Unsur apa ni? Hidrogen. Hidrogen, dah tulis nama dia kan. Jadi apa beza dia? Kenapa hidrogen ni satu tu hidrogen, dia tulis hidrogen, satu ni ditulis sebagai deuterium, satu tu tritium. Apa beza dia antara tiga-tiga ni? Nombor nukleon. Nombor nukleon ni, nombor nampak tak dia punya proton sama kan? Semua orang ada satu proton dan ada satu elektron kan? Jadi satu proton tu adalah kamu punya spesifik untuk hidrogen. Ada satu proton. Tapi dia boleh ada bilangan neutron yang berbeza. Boleh? Jadi kalau dia ada bilangan neutron yang berbeza tapi nombor proton dia sama, tiga-tiga orang ni kita panggil dia sebagai apa? Ada nama dia dalam istilah dia yang kamu belajar. Apa nama dia tiga orang ni? Panggil dia apa? Start dengan I. I apa? Isotop. Isotop. Alright, pandai. Dia isotop ni maksudnya dia unsur yang sama, maknanya bilangan nombor proton dia sama tapi nombor nukleon dia berbeza, neutron dia berbeza. Kan? Jadi yang ni ada nama untuk dia. Deuterium tu maksudnya isotop hidrogen yang ada yang ada satu biji neutron, yang asal-asal tak ada neutron kan. Tritium ni maknanya dia ada 2 biji neutron. Okey, ada salah satu ni cikgu purple kan, yang hujung ni kan, tritium ni kita cikgu purple kan. Dia ni unsur yang tak stabil. Boleh? Tak stabil maksudnya orang lain ni stabil lah. Alright, jadi kalau dia tak stabil, dia yang akan menghasilkan sinaran yang kita panggil sebagai sinaran radioaktif ni. Unsur yang tak stabil, nukleus dia, center dia tak stabil, dia akan menghasilkan sinaran radioaktif. Boleh? Jadi untuk yang ketiga ni, kita tak panggil dia isotop, kita tambah sikit kat perkataan isotop tu, dia adalah radioisotop.
Boleh? Radio tu nak bagi indication yang dia ni akan mengeluarkan sinaran. Radioisotop. Boleh tak ni? Boleh. Jadi dia ni tak stable. Dua orang ni stable. Jadi siapa yang stable dia tak akan keluarkan radiasi. Jadi siapa yang tak stabil tu untuk dia jadi lagi stabil dia akan keluarkan radiasi. Alright. Jadi kat tepi ni cikgu tulis kat kamu, nampak tak? Kita ada isotop untuk unsur-unsur lain. Contohnya karbon. Dalam periodic table kamu karbon tu nombor nukleon dia 12 kan? Jadi kalau unsur dia yang radioisotop yang tak stabil, karbon 14. Yang ni kamu selalu dengar kan karbon 14. Karbon 14 tu yang kita guna untuk kita tengok tarikh satu artifak tu kan. Kalau kita ada tulang ke apa kita boleh tahu berapa umur dia. Sebab dia ada radiasi yang dia pancarkan. Boleh? Jadi bergantung kepada kandungan banyak mana radiasi dia pancar tu kita tahu artifak tu berapa umur dia. Jadi selain tu kita ada kobalt 57. Dalam periodic table kamu kobalt nombor nukleon dia apa kamu ingat? Kamu tak ingat? Cikgu pun tak ingat apa. Ada? Tak ingat kan. Lepas tu ada copper dia lain sikit lah tapi semua ni isotop lah. Iodine 1, 2, 3. Lepas tu ferrum 55. Selalunya dia sisih-sisih sikit sebab dia punya nombor neutron dia berbeza. Dia punya bilangan neutron dia berbeza. Nikel 63, sulfur 35, sodium 24. Kalau tidak natrium ni 23 kan. Okey, cikgu ada satu animasi ya. Cikgu ada link jadi kamu tengok cikgu punya ni. Kalau cikgu petakkan dia merah maknanya macam mana boleh klik. Lepas tu dia akan pergi kat link yang cikgu nak tunjuk kat kamu tu lah. Jadi kalau klik dia keluar ni, kamu klik allow. Lepas tu kamu buka yang ni cikgu nak tunjuk kamu isotop. Mari kita tengok. Internet slow dia lambat sikit dulu. Jadi ni periodic table. Periodic table cantik. Kalau kamu Google periodic table, boleh keluar periodic table yang macam-macam style kan. Jadi yang ni yang cikgu suka. Sebab kita boleh klik kat tiap-tiap unsur tu dia akan tunjuk kamu isotop dia dengan radioisotop dia. Kita tunggu dia load ni. Okey dah load dah. Mu nak makan biskut. Okey. Alright, kamu tengok ni. Yang ni kita punya periodic table kan. Jadi kalau cikgu klik dia dah habis load ke belum ni? Sekejap yang ni cikgu nak tengok isotop lagi. Kita pergi isotop. Cantik kalau periodic table yang kalau kamu Google kan dia keluar periodic table yang warna-warni macam ni. Jadi dia ada color code dia kan. Dia ada metal logam bumi kan. Jadi sebab tu dia ada warna-warni. Sekejap lah internet cikgu slow. Alright. Jadi kamu nampak yang dia petak-petak ni. Dia ada yang ni jenis sinaran lah. Kita akan belajar 3 jenis sinaran. Sama ada sinaran alpha. Alpha dia pakai simbol alpha Greek tu alpha, beta. Kita tak kisah dia positif ke negatif. Kita guna yang beta ni. Beta dengan satu lagi gamma. Gamma dia tak tunjuk kat sini. Cikgu pun tak tahu sebab apa. Okay, jadi kalau kata cikgu picit hidrogen tadi kan. Nampak tak? Yang ni semua isotop untuk hidrogen. Dan yang dia biru kan ni, yang ni radioisotop. Dia radioisotop hidrogen ni dia akan mereput, dia akan keluar sinaran. Proses keluar sinaran tu kita panggil dia decay. Kamu dah dengar term decay? Jadi dia decay, dia mereput, dia menghasilkan sinaran beta. Okey, kita tengok online ni kata natrium. Jadi bila cikgu klik natrium ni, dia klik, lepas tu dia akan keluar dia punya isotop dia. Jadi natrium ni ada 3 isotop. Okey. Jadi yang mana yang radioaktif, yang natrium mana yang ni pun ada. Ni gambar aku kat sini tapi tak keluar simbol dia lah. Dia natrium 23 tadi kan. Jadi dia radioisotop. Okey, lepas tu jadi tiap-tiap unsur ni dia ada dia punya isotop dan ada di antara isotop dia tu tak stabil. Boleh? Yang tak stabil tu radioisotop dia. Jadi krypton. Krypton ada banyak isotop nampak. Jadi ada isotop ni semula jadi, ada yang tak semula jadilah. Okay, uranium, kita tengok uranium. Jadi uranium ni nampak tak semua berwarna sebab apa? Semua radioaktif. Jadi kalau nukleus suatu unsur tu besar, dia tak ada unsur yang stabil. Semua unsur dia tak stabil. Sebab bila nukleus dia besar, dia automatic radioisotop. Boleh? Jadi uranium yang bawah-bawah ni semua unsur tak stabil. Alright, kita balik kepada slide cikgu.
Nanti kamu boleh tengok yang lain-lain lah. Ini cikgu tulis kamu. Unsur-unsur dengan nukleus yang terlalu besar. Jadi kalau center dia maknanya bilangan proton dengan neutron dia banyak. Dia terlalu besar, lebih daripada nombor nuklear ni kat ni. Lebih daripada 83. Kita consider dia tak stabil. Jadi dia tak ada unsur yang stabil. Jadi yang dia biru muda ke ni. Technetium, polonium, astatin kamu, radium ni. Ini mana satu tu radium, mana satu tu radon. Lepas tu yang kat bawah-bawah ni uranium, plutonium, americium. Jadi semua ni adalah unsur yang wujud sebagai radioisotop saja. Alright. Faham tak takat ni? Boleh? Boleh terima? Boleh. Dia tak ada isotop yang stabil. Alright, jadi kita tengok bawah ni. Yang ni kamu punya nukleus yang tak stabil. Okay. Ni nukleus yang tak stabil tu dia akan keluarkan 3 bentuk sinaran. Boleh? Jadi sinaran yang terbentuk tadi yang cikgu cakap kamu tu kan. Satu tu sinaran alfa. Lepas tu yang kedua tu sinaran beta. Yang ketiga tu sinaran gamma. Jadi ada radioisotop dia boleh keluar 3-3. Tapi ada yang keluar salah satu saja ataupun 2. Jadi kalau dia tak stabil dia akan menghasilkan sinaran. Okay, dia mereput menghasilkan sinaran alfa, beta dengan gamma. Jadi cikgu nak cerita kamu sikit pasal alfa, beta, gamma. Ni kamu nampak gambar dia. Jadi kalau kamu punya nukleus ni mengalami reputan alfa, boleh mengalami reputan alfa. Maknanya bila dia nak stabilkan diri dia menghasilkan atom alfa ni, partikel alfa. Boleh. Jadi mengalami reputan alfa. Dia akan membebaskan, nampak tak gambar ni? Dia akan bebaskan 2 proton dan 2 proton dan 2 neutron. Nampak tak? Sebiji. Gabung macam bentuk anggur je ni. 4 biji macam ni. 2 proton, 2 neutron. Boleh? Kamu ingat tak unsur apa yang ada 2 proton, 2 neutron? Unsur apa yang ada 2 elektron saja? 2 proton, 2 neutron. Unsur apa tu? Unsur patutnya kamu tahu lah ni. Ini senang. Dia ada 2 proton. Dan dia ada, kalau kita kata dia ada dia atom dia ada 2 elektron lah. Kat petala balance dia ada 2. Unsur apa? Hidrogen. Kan? Hidrogen ada 1. Helium. Helium. Pandai helium. Di helium ni sekarang ni kalau yang alfa ni dia bukan atom helium lah, dia nukleus helium tu saja. Maknanya dia tak ada elektron kat luar dia. Jadi dia ada charge ke tak ada charge yang dia bebaskan ni? Ada charge ke tak ada? Dia nukleus helium. Cikgu tulis kat sini, nukleus helium sebab dia membebaskan 2 proton dengan 2 neutron. Nukleus helium. Ada charge ke tak ada charge alfa ni? Ada tak? Ada. Sebab nukleus saja. Dia ada 2 charge, dia ada 2 proton kan. Jadi dia ada charge yang positif. Jadi kamu punya alpha partikel ni dia bercharge positif. Alright, jadi kita tengok yang beta ni pula. Beta ni nampak dia berbuah negatif ni. Boleh agak-agak lah dia apa. Dia adalah sebiji elektron berhalaju tinggi. Boleh? Jadi kalau suatu zarah tu, satu nukleus tu dia tak stabil. Lepas tu dia mengalami reputan beta, maknanya bila dia mereput dia menghasilkan sinaran beta. Di beta tu adalah sebiji elektron berhalaju tinggi, boleh? Jadi elektron yang berhalaju tinggi. Jadi bila kita kata halaju tinggi maknanya dia ada tenaga yang lebih daripada elektron yang biasa. Jadi elektron ni bukan datang daripada balance tau. Kalau radioaktif ni, elektron ni datang daripada sebiji neutron. Jadi yang ni ada neutron dengan proton kan? Jadi salah satu daripada neutron dalam kamu punya nukleus tu, dia terbelah 2. Boleh? Ini neutron kamu. Okay, jadi maknanya elektron ni datang dari dia. Dia terbelah 2, dia hasilkan 1 proton dan 1 elektron. Boleh? Jadi elektron tu dia bebaskan sebagai sinaran beta kamu, tapi proton ni dia serap balik dalam nukleus tu. Maknanya dia akan tambah 1 proton. Jadi kalau satu elemen ni ditambah 1 proton, dia berubah tak jadi unsur yang lain? Dia berubah jadi unsur baru tak? Macam mana? Berubah tak? Kalau dia tambah bilangan proton dia? Berubah. Jadi dia akan jadi unsur yang baru. Sama juga reputan alfa ni, dia kan kehilangan 2 proton kan. Jadi bila dia hilang 2 tu dia akan tukar daripada dia kata dia uranium, dia akan tukar jadi unsur baru. Faham tak? Jadi dia akan tukar jadi unsur yang lebih stabil. Sebab dia kehilangan
Yang ni kehilangan 2 proton kan. Yang ni dia serap 1 proton. Dia dapat 1 proton balik. Nah. Nanti beta ni kamu kena ingat lah dia elektron berdarjah tinggi. Alpha ni dia nukleus 1 helium. Okey, gamma. Gamma kamu biasa dengar kan? Kat mana kamu dengar? Gamma. Gamma. Yang ni kita pernah belajar tajuk gelombang. Gamma tu apa? Nampak tak dia punya kepala ni tak ada. Dia ada bentuk yang kamu kenal apa ni? Ya, ketika Einstein ni apa? Gamma tu apa? Kamu dah dengar kan? Sinar gamma. Kita panggil dia sinar gamma. Gamma tu apa? Gamma. Ingat tak? Kita belajar tajuk, clue ni kita belajar tajuk gelombang. Jadi dia apa? Dia suatu apa? Sinaran yang kuat. Dia satu sinaran, dia sejenis gelombang, dia sinaran elektromagnet. Ingat tak kamu punya elektromagnet dulu? Kita ada belajar elektromagnet kan? Jadi gamma ni sinaran elektromagnet. Ni dia kat bahagian yang frekuensi tinggi tu kan, maknanya dia sinaran elektromagnet yang bertenaga tinggi. Jadi kalau dia sinaran elektromagnet, dia ni ada charge tak? Ada charge tak dia ni? Elektromagnet ada. Tak ada, dia tak ada charge. Okay, dia ni neutral. Boleh? Boleh ingat? Okay, dia seorang je neutral. Yang beta ni ada charge tak? Beta ada charge? Ada. Ada sebab dia elektron kan, jadi nampak tak kepala dia ni, dia bercharge negatif. Alright, jadi tapi gamma kamu ni dia adalah, dia macam cahaya tapi dia dalam spektrum lain kan. Dia adalah sinaran elektromagnet bertenaga tinggi, dia neutral tapi dia still boleh buat kerja yang sama macam alpha dengan beta. Faham tak? Okay. Jadi yang ni maksud kepada keradioaktifan. Boleh? Jadi keradioaktifan tu proses dia ni mereput ni lah, reputan spontan suatu nukleus atom yang tidak stabil. Boleh? Jadi spontan tu maksudnya apa Cana? Spontan. Biasa tak kamu dengar perkataan spontan? Spontan. Spontan tu apa? What? Tahu tak? Tak tahu. Spontan tu maknanya tiba-tiba berlaku. Tak ada benda. Bukan sebab perubahan suhu. Bukan dia tak ada masa. Kita tak tahu bila dia akan berlaku. Yang tu spontan. Tak tahu bila nak berlaku dan tak ada sebab untuk dia berlaku. Jadi reputan spontan nukleus atom tu maknanya kita tak boleh tahu bila suatu nukleus tu dia akan menghasilkan sinaran radioaktif tu. Boleh? Jadi dia proses yang spontan. Suatu nukleus tu center kamu punya atom tu lah yang tidak stabil untuk membentuk unsur ataupun isotop yang lebih stabil dengan dia memancarkan sinaran radioaktif. Jadi sinaran yang dia pancarkan tu yang tadi kita bincang tu alpha, beta dengan gamma. Dia ni takrif dia kalau dia tanya kamu pasal Gamma. Jadi kalau radioisotop tadi ada kan atas tu takrif dia kan. Radioisotop tu isotop yang tidak stabil yang akan mereput. Isotop nukleus yang tidak stabil bagi suatu unsur yang akan mereput dan mengeluarkan sinaran radioaktif. Boleh? Boleh? Okay. Sekarang ni kita nak kenal lebih dalam pasal kita punya alpha, beta, gamma ni. Okay, sebab dia akan tanya kamu lah ni alpha ke, beta ke, gamma. Jadi kita boleh cam dia daripada dia punya ciri-ciri dia. Jadi first kali charge dia. Untuk alpha tadi, apa charge untuk alpha? Alpha. Positif. Dia positif, betul. Sebab apa yang ni apa ni? Kita panggil dia apa ni? 4 biji ni. Zarah alpha tu apa? Kalau dia tanya kamu zarah alpha tu apa? Kamu kena cakap dia apa? Dia apa? Dia nukleus 2 proton. Bukan, jangan sebut 2 proton, cakap nukleus helium. Boleh? Nukleus Nukleus helium. Alright, jadi kalau beta, kalau dia tanya kamu apa itu beta, kamu kena jawab apa? Beta tu apa? Elektron yang berhalaju tinggi. Betul, elektron berhalaju tinggi. Jadi beta ni bercas apa? Bercas negatif. Negatif, alright. Gamma pula. Gamma, kalau dia tanya gamma ni apa? Sinaran elektromagnet. Betul, gelombang elektromagnet. Betul, cikgu cakap sinaran tadi. Gelombang elektromagnet. Gelombang. Jadi dia ada charge tak tadi? Dia ada charge tak? Tak ada. Ada, dia neutral. Okay. Jisim. Siapa kamu rasa paling besar jisim dia? Alpha.
Alpha sebab dia ada 4 biji kan, betul? Jadi jisim dia paling besar. Jadi kalau kamu nak compare, kamu guna simbol besar kecil tu yang matematik tu, kamu boleh susun 3-3 kan. Jadi alpha paling besar, beta banding beta dengan gamma. Tengah-tengah, betul, sederhana. Kamu rasa gelombang ni ada jisim tak? Gelombang. Tak Ada ada. jisim? Tak ada. Tiada, pandai. Dia cencahaya kan? Jadi dia sama je, dia cencahaya. Jadi dia tak ada jisim, tiada. Alright, kuasa penembusan. Kuasa penembusan ni macam mana kita nak halang dia? Adakah dia punya kuasa penembusan tinggi? Kalau kata kuasa penembusan dia tinggi, macam cahaya kan? Kamu pernah suluh cahaya, dia boleh pergi jauh kan? Macam laser. Jadi kuasa penembusan dia tinggi macam tu lah. Tapi kalau ada antara diorang ni mereka tak boleh nak tembus banyak benda, faham tak? Jadi kalau kata kuasa penembusan yang paling rendah ni, kamu teka siapa? Dia ikut saiz dia. Siapa paling rendah kuasa penembusan? Kuasa dan alfa. Alpha, betul. Oh, cikgu pergi sini, tak pergi sini. Alpha ni paling rendah kuasa penembusan. Okey, dia paling rendah. Kamu tahu tak alpha ni kita boleh halang dia pakai apa? Kamu tahu? Tahu tak? Ya. Kita halang dia dengan kertas. Dia tak boleh tembus kertas pun. Nah, pakaian kamu tak boleh tembus. Kertas boleh halang dia. Okay, nah? Faham? Jadi dia punya kuasa penembusan sangat rendah. Kalau beta, elektron kamu kan? Jadi kalau kuasa penembusan elektron kamu rasa macam mana? Boleh dihalang dengan kertas. Tak boleh tembus logam. Betul. Okey, jadi kalau beta ni sederhanalah kita kata dia punya kuasa penembusan kan. Dia tak boleh lalu beberapa milimeter aluminium. Kita boleh tahan dia dengan aluminium ataupun dengan plumbum. Plumbum lagi nipis, beberapa 0.1 milimeter plumbum kita tak boleh tembus dah. Tapi kulit kita dia boleh tembus. Boleh, beta ni bahaya sikit dan kalau dia tembus kulit kita dia boleh menyebabkan kulit kita melecur. Boleh? Jadi dia boleh merosakkan sel-sel kulit kita. Jadi yang ni sederhana kuasa penembusan dia. Okay, jadi dia boleh dihalang oleh logam, betul, aluminium. Berapa sentimeter aluminium? Dia buka renting kat sini, beberapa aluminium. Ataupun plumbum. Jadi selalunya logam dah boleh halang dia dah. Okey, kalau gamma kamu rasa macam mana kuasa penembusan dia? Tinggi. Paling tinggi. Jadi gamma ni paling susah nak halang. Kalau kita nak halang sinaran gamma, kamu pernah tengok tak nuklear, kalau gambar reaktor nuklear, kita kena bubuh dinding konkrit ke dia kan? Jadi konkrit tu kena bermeter-meter tebal. Memang nak halang gamma ni kena ada konkrit yang bermeter-meter tebal ataupun kena ada beberapa sentimeter plumbum. Jadi boleh dihalang oleh konkrit dan plumbum. Jadi konkrit ni beberapa meter, banyak meter. Kena buat tebal-tebal. Konkrit dan beberapa sentimeter plumbum. Plumbum bahasa Inggeris dia lead. Jadi kalau kata kita nak kerja pakai gamma, sebab gamma ni dia bukan saja kita guna buat bom, dia kita guna dalam perubatan kan. Kita kena pakai protective suit ataupun kita kena bubuh dinding satu yang buat daripada plumbum untuk menghalang daripada sinaran tu kena kita. Plumbum tu akan serap sinar gamma tu. Boleh? Okey, kuasa pengayonan. Kuasa pengayonan ni maksudnya bila dia lalu kat molekul udara, dia akan menyebabkan udara tu terayon. Cikgu tunjuk kat kamu gambar. Ya. Jadi sebab dia ada charge dan dia ada tenaga yang tinggi, elektromagnet ni, dia boleh mengayon orang lain. Mengayon tu maksudnya dia cabutkan elektron valence daripada orang tu menyebabkan molekul tu jadi ion. Boleh? Masak? Ada subscription lagi tak cikgu punya ni? Sebab dia bagi cikgu 10 minit tadi dalam kelas dengan budak-budak lain tu cikgu dah tengok berapa minit dah. Sekejap. Okey, cikgu tunjuk kamu. Sekejap. Ionization detection. Okey. Nampak tak skrin cikgu sana? Nampak tak? Skrin gambar hitam ada gambar atom. Nampak? Nampak.
nampak? Jadi cikgu akan bedilkan atom ni. Ini molekul udara kamu lah. So kau bedil dia dengan alpha, beta dengan gamma. Ni kamu tengok apa jadi kat electron valence tu. Jadi kita hantar sebiji alpha. Dia nampak alpha tu. Nampak tak apa yang berlaku? Hah? Nampak tak apa yang berlaku kat skrin cikgu? Nampak tak? Apa yang berlaku? Elektron. Elektron tu tertarik kepada sinaran alfa tu kan? Lepas tu dia tercabut kan? Jadi yang terhasil ni bila elektron tu lari, yang ni lah kamu punya ion. Ion ni positif kan sebab dia hilang satu elektron kan? Jadi yang terhasil tu adalah pasangan ion. Pasangan sebab satu tu elektron dia, satu tu dia punya ion yang hilang elektron tu. Yang ni ion positif, yang elektron tadi ion negatif. Okay, jadi kita tengok beta pula, macam mana beta boleh tukarkan satu molekul ni kepada ion. Nampak? Jadi dia bertentangan sikit dengan alfa tu kan? Sebab apa? Dia bercas negatif kan? Tapi nampak tak? Dia boleh tolak elektron tu keluar daripada petala dia, nampak tak? Jadi dia pun sama, maknanya dia boleh mengionkan molekul-molekul sebab dia boleh tolak elektron tu keluar daripada petala. Jadi gamma pun sama. Jadi gamma sinaran tapi sebab dia ada tenaga dia boleh bila dia langgar dengan electron valence tu akan terkeluar daripada shell, nampak? Okey. Jadi tiga-tiga ni ada kuasa mengion lah kita kata noh. Okey, jadi kita tengok alpha beta gamma ni macam mana dia mengionkan molekul udara. Kamu tengok. Okey, yang ni alpha, kamu nampak tak? Tak skrin cikgu. Nampak. Jadi masa dia lalu kat molekul udara, yang biru-biru ni molekul udara yang stabil tau. Di masa dia lalu, dia tukarkan molekul tu jadi pasangan ion. Pasangan ion tu yang merah dengan yang hitam tu, nampak? Jadi kalau alpha ni sebab dia punya charge paling tinggi kan, sebab dia ada 2 proton kan. Maknanya dia punya kuasa pengionan paling tinggi. Jadi kalau kata beta kurang lagi, beta separuh. Habis dah masa dia. Dia tak bagi, dia kata free time cikgu dah finish, kesian kat kamu. Nanti tapi kamu boleh tengok sendiri. Cikgu rasa kamu boleh tengok sendiri. Cikgu tak boleh tengok dah sebab dia bagi cikgu 10 minit je. Close. Betul. Ya. Alpha particle, lepas tu beta particle kan. Mana yang beta ni? Sebelum ni dia banding. Tak tahu dia bagi cikgu tengok lagi ke tidak. Kita tengok. Kalau dia tak bagi, kamu kena tengok sendirilah sebab kita ni. Ni beta punya. Nampak tak beta punya? Yang ni beta. Beta ni dia punya charge dia kurang daripada alpha kan. Jadi bila dia lalu kat udara, pasangan ion yang terhasil tu kurang. Jadi gamma dia tak ada charge kan, dia neutral, dia ada tenaga kan. Jadi gamma paling rendah dia punya kuasa pengionan. Yang paling tinggi alpha, nampak tak? Jadi nasib baiklah alpha ni boleh dihalang oleh selai kertas, kalau tidak dia jadi sangat bahaya. Jadi dia bahaya sebab kuasa pengionan dia tinggi. Alright. Cikgu tutup link tadi tu sebab cikgu ada 5 minit tu dia bagi cikgu. Okay. Alright, jadi kita punya kuasa pengionan tadi, yang paling tinggi siapa tadi? Alpha. Alpha, alright, yang ni paling tinggi. Okay, beta sederhana lah sebab dia duduk tengah-tengah. Kalau gamma? Paling rendah. Paling rendah, okay. Senang tak nak ingat? Kenapa dia tinggi? Sebab dia punya charge banyak lah. Alpha tu. Jadi beta dia sebiji elektron kan, jadi charge dia sederhana lah. Jadi dia ni ada tenaga dia je. Jadi kalau tenaga dia tinggi mungkin lah dia boleh ion banyak lah. Okay. Jadi last kali julat di udara, siapa kamu rasa boleh bergerak lagi paling jauh di udara? Siapa boleh gerak paling jauh? Gamma, okay betul, yang dia paling jauh. Sebab dia tak ada G-sim kan. Jadi dia macam cahaya, kalau tenaga dia tinggi dia boleh pergi beberapa kilometer. Banyak kilometer. Jadi paling tinggi, paling jauh. Okay. Jadi yang sederhana siapa? Alpha ke beta?
Beta. Beta. Okay, sebab elektron dia kecil kan. Ni bila dia lalu kat udara tu, bila dia mengionkan udara tu, dia hilang tenaga dia, faham tak? Jadi alpha ni ion dia banyak, jadi dia boleh pergi dekat saja. Beta ni pengionan dia sederhana, jadi dia boleh pergi lagi jauh. Okay. Jadi yang paling dekat pergi, yang dia ni boleh pergi beberapa sentimeter saja ke berapa milimeter. Dekat je. Ha? Jadi cikgu je sederhana pun tak habis. Okay. Jadi yang ni paling sikit, paling rendah. Paling kecil. Okey, kita tengok pemesongan di dalam medan elektrik. Ingat tak dulu kita belajar pasal kita punya tiup sinar katok tu? Ingat? Elektron kita boleh dipesongkan kan? Betul? Jadi antara tiga-tiga ni mana kamu rasa sinar beta kamu, mana satu yang alpha, mana satu yang gamma? Yang atas ni yang mana? Yang first one ni? Ini alpha ke beta ke gamma? Ini dia dalam pelat elektrik. Yang ni terminal negatif, ni terminal positif. Yang ni terminal negatif, yang ni terminal positif. Kamu tengok charge dia, kamu akan tahu pesongan dia. Siapa kamu rasa akan terpesong ke arah pelat negatif? Negatif. Alpha. Alpha. Sebab apa? Sebab dia positif kan? Positif akan tertarik kepada negatif. Jadi yang straight ni siapa? Gamma. Gamma. Okey, pandai. Lepas tu yang ni? Satu je tinggal kan? Beta. Beta. Alright, ni negatif. Kenapa kamu rasa dia ni pesong sikit, dia ni pesong banyak? Kenapa ada perbezaan dari segi saiz pesongan dia? Kenapa kamu rasa beta ni terpesong banyak? Apa faktor dia? Apa faktor dia? Cuba teka. Dalam medan magnet pun sama, nampak tak? Ada satu pesong banyak, ada satu pesong sikit. Apa faktor dia? Sebab dia halaju tinggi. Halaju dia tinggi. Betul juga kamu katakan. Jadi halaju dia tinggi, jadi dia terpesong banyak. Kalau cikgu lebih suka kata sebab dia punya jisim dia. Dia terpesong sebab tenaga daya daripada medan elektrik ni kan, betul? Daya kan. Ni daya tu macam force tu daya kan. Jadi kamu bayang macam benda yang kecil dengan benda yang besar. Kalau kita tolak benda yang kecil, dia bergerak lagi jauh ke dia bergerak lagi sikit, betul tak? Jadi kalau dia kecil, bila kita kenakan daya kat dia akan terpesong banyak kan, betul tak? Jadi kalau dia besar, kalau kita tolak dia, katakan kamu menolak orang, jadi kita bayangkan cikgu cakap kat dia orang macam ni. Ini kata Cana, kerja Cana menolak siapa yang lalu kat depan. Jadi kalau yang lalu tu orangnya kecil, kalau Cana tolak dia akan terpesong jauh. Betul? Jadi kalau yang lalu tu orangnya besar, okay, bila kamu tolak dia dengan daya yang sama, dia akan terpesong sikit saja. No? Jadi macam alpha tu dia besar, jadi dia terpesong sikit saja. Jadi beta ni dia kecil sikit, jadi dia akan terpesong banyak. Okay, no? Jadi betul kamu kata tu sebenarnya beta lagi laju daripada alpha. No? Yang paling laju siapa antara tiga orang ni? Gamma. Sebab berapa hal laju dia masa gamma? Cikgu tanya sebab patutnya senang. Tak tahu. Hal laju cahaya, sebab dia kan macam cahaya. Dia cahaya lah tapi spektrum lain kan. Jadi dia bergerak dengan hal laju cahaya sebab dia gelombang elektromagnet. Cahaya pun gelombang elektromagnet kan. Okey, ni dalam medan magnet. Okey, jadi cuba kamu teka gambar first one ni. Jadi XXX ni adalah medan magnet kamu yang masuk ke dalam skrin. Boleh? X tu maksudnya masuk kan. Jadi sekarang ni medan magnet kamu masuk. Okay, jadi kita boleh tentukan arah pesongan tu pakai tangan kiri Fleming kita. Yang ni kalau kata medan magnet, medan elektrik mesti ada tangan kiri Fleming yang ni ya. Okay, jadi charge bila dia bergerak, dia akan menghasilkan arus kan. Jadi FBI, jari arus kamu tu ikut arus konvensional kan. Jadi kalau arus konvensional tu siapa? Alpha ke beta? Siapa yang ikut arus konvensional? Yang bercharge positif ke yang bercharge negatif? Siapa yang ikut arah macam bateri? Dia punya flow tu daripada bateri flow macam mana? Daripada negatif ke positif kan? Daripada positif ke negatif kan? Jadi siapa Positif yang negatif. jadi alpha ke beta yang flow daripada positif ke negatif? Alpha ke beta? Alpha sebab dia bercharge positif kan. Jadi kamu ambil tangan kiri Fleming kamu. First kali kamu alignkan kamu punya B
B kamu masuk dalam. Dia macam cikgu ni, cikgu tengah tunjuk skrin sebab cikgu tunjuk komputer cikgu, boleh. B masuk dalam, jadi kamu pun samalah. Jadi kamu punya arus tu, jari yang ketiga ni kan. Jadi arus tu kamu ikut arrow yang macam gambar tu, dia daripada sumber ni. Jadi dia naik atas kan. Dia naik atas kan macam ni kan. Sorry lah. Jadi dia naik atas, jadi kamu nampak jari kamu yang ni. Jari kamu yang ibu jari ni. Boleh? Ibu jari tu adalah daya kamu. Daya tu yang tolak zarah alfa kamu. Jadi alfa kamu akan terpesong ke kiri. Nampak tak yang pesong sikit tu? Yang pesong sikit tu alfa lah. Jadi ini alfa. Jadi kalau dah tahu alfa, beta tu dia akan terbalik dengan alfa tu kan. Jadi kalau kata alfa tu ke atas arah dia, beta tu akan ke bawah. Jadi bila kamu move jari kamu ke bawah, jari kamu yang ibu jari tu akan tunjuk ke kanan. Boleh? Jadi yang ni beta. Sebab gamma tak ada charge, jadi gamma lurus saja dalam medan magnet. Boleh? Okey. Jadi yang ni pakai tangan kiri Fleming. Fleming. Okay, alpha ikut arus konvensional kata. Alpha ikut arus. Bila kita kata arus tu konvensional, maksudnya dia ikut sel kering kamu arus konvensional. Alright. Jadi yang ni sama juga medan magnet juga, tapi sekarang ni medan magnet dia keluar kan. Jadi yang ni kamu tahulah siapa yang bengkok banyak ni, dia siapa? Siapa yang bengkok banyak? Bengkok banyak beta. Beta. Okey, yang bengkok banyak beta, yang tak bengkok langsung? Tak bengkok langsung gamma. Okey, jadi yang ni alfa lah. Alright. Jadi kalau kamu tengok pesongan dia banyak ke sikit pun kamu dah tahu dah. Tapi kalau dia suruh kamu lukis, kamu kena pakai tangan kiri Fleming. Ikutlah dia suruh lukis. Jadi kalau dia suruh lukis, gambar dia macam ni lah. Dia takkan bagi gambar yang luar biasa. Jadi kamu kena lukis lah, dia terpesong ke kanan ke kiri, banyak ke sikit pesongan dia. Alright. Jadi ada lagi ke benda yang cikgu nak tunjuk kamu kat sini? Ada gambar lagi ke? Ada. Okay, jadi sekarang ni cikgu nak tunjuk kamu alat-alat untuk mengesan sinaran radioaktif. Jadi radioaktif ni kita tak nampak dia, kita tak bau dia. Kan? Tiba-tiba kalau kena kat kita dos yang tinggi, apa jadi kat kita? Kita jadi sakit. Jadi kalau dos tu terlalu tinggi, kamu akan muntah-muntah, kamu akan macam kamu mabuk. Boleh? Muntah-muntah, sakit kepala. Itu simptom kamu kena. Tapi kalau kamu, itu ingatlah kalau ada kesan radioaktif lah. Kalau sekarang ni kalau Cana muntah-muntah bukanlah sebab radioaktif lah. Okay. Jadi kalau kata kita dekat dengan dia, simptom tu bila kita dah dapat simptom muntah-muntah tu, itu maksudnya esok lusa tu kita akan meninggal lah. Faham tak? Dah tinggi sangat dos dia. Sebab tu kita kena ada alat-alat pengesan sinaran radioaktif. Jadi ada 5 alat. Jadi alat-alat ni selalu juga ditanya dalam exam. Macam dalam paper 2 tu dia akan suruh kamu explain apa yang berlaku kan. Macam tu soalan ni. Jadi kita tengok alat kita yang pertama ni. Jadi kalau dia merah ni ingatlah cik kamu boleh picit dia, kamu boleh tengok. Okey, jadi alat-alat pengesan sinar radioaktif yang pertama namanya elektroskop bercas. Yang ni biasa tak Cana dengar? Elektroskop. Elektroskop tu kamu ingat tak kamu belajar? Yang ni belajar waktu kamu belajar sains dulu. Sains. Ini Cik Guru Gaya. Jadi dia alat petak, dia macam ada bukan petak, atas tu ada piring buat daripada logam. Boleh? Piring tu kita panggil cepel lah. Okay. Jadi kalau kita ambil kata plastik ke politerin tu, kita bagi kita sapukan dia sampai dia keluar elektrostatik. Kita tak masa cikgu ajar elektrik tu kan. Jadi kalau kata kita ambil satu bahan, lepas tu kita lapkan dia laju-laju, dia akan menghasilkan elektrostatik kan, dia akan hasilkan charge kan. Jadi kita boleh chargekan elektroskop kita jadi charge positif. Okay. Jadi kat bawah ni kita letak satu emas, gold leaf. Dalam bahasa Melayu ni kerajang emas. Kerajang emas ni kertas yang dibuat daripada emas yang sangat nipis. Jadi kalau dia dah bercas, kamu tahu sebab dia akan mencapah. Sebab apa dia mencapah kamu rasa? Sebab apa dia mencapah? Sebab apa kerajang emas ni dia terbuka? Tahu tak? Tengok ni dia ada cas. Sebab apa dia terbuka?
teka-teka berkaitan dengan cas ni. Sebab positif jumpa positif. Pandai. Sebab jumpa positif dia akan saling menolak kan. Jadi dia akan menyebabkan kamu punya kerajaan emas tu terbuka. Boleh tak? Okay, jadi sekarang ni kalau kita nak kesan sinaran, kita akan dekatkan sumber sinaran tu yang ni. Yang dia petakkan ni. Sabar dia tengah adjust tentang video. Jadi kita dekatkan sumber radioaktif tu. Ingat tak tadi sumber radioaktif ni dia ada kuasa untuk mengayon kan? Betul. Jadi udara kat keliling kamu punya cakera ni ataupun ceper kamu ni dia akan menjadi ion positif dan negatif. Kan? Jadi kalau kamu punya ceper ni bercas positif, siapa tertarik kepada kamu punya elektroskop ni? Siapa yang akan tertarik? Kalau sekarang ni dia bercas positif. Kamu punya elektron ni kan, kamu punya ion negatif ni akan tertarik. Lepas tu bila dia mengalir kat bahagian kerajaan emas ni, last kali kamu nampak tak kerajaan emas tu akan menguncup. Kenapa dia akan menguncup? Kenapa dia tutup? Bila dia dapat cas negatif ni kenapa dia tutup? Cas negatif jumpa? Sebab positif. Bila cas negatif jumpa cas positif dia akan buat apa? Dia akan tertarik. Bukan, dia akan neutralkan cas tu. Boleh? Jadi kalau dia ada cas positif jumpa dengan cas negatif, hilanglah cas tu, dia akan stable kan. Jadi dia kuncup sebab sekarang ni cas dah neutral. Jadi kalau dia tanya kamu pemerhatian, apa pemerhatian dia? Kalau kita letakkan sumber radioaktif dekat, apa jadi dengan apa pemerhatian yang kita perlu bagi? Apa pemerhatian dia? Apa yang kamu nampak? Apabila didekatkan sumber radioaktif, yang tu dia punya pemerhatian dia yang ni. Apa dia? Apa jadi kat kerajaan emas tu? Itu pemerhatian. Kerajaan emas apa? Kerajaan emas meneutralkan. Menguncup. Kerajaan emas menguncup. Dia start dengan dia terbuka kan. Jadi bila dekat sumber radioaktif dia menutup ni, tutup. Jadi kita panggil dia proses tu proses menguncup. Boleh? Macam daun yang kucuk, yang tutup tu. Kamu tahu kan daun yang kalau kamu sentuh dia tutup kan? Kita panggil dia apa? Nama dia macam ni jugalah, macam menguncup jugalah bunyi dia. Jadi kita kata kerajaan emas tu menguncup. Jadi itu pemerhatian. Jadi cikgu tunjuk kat kamu macam mana rupanya elektroskop ni. Yang ni bukan yang sebenar lah, yang ni animasi. Okay. Kalau dia keluar simbol macam ni, kamu ti kan, kamu klik je. Kalau tidak kamu pergi kat site setting tu, kamu kena pergi kat flash tu kata allow. Okay, jadi ini elektrik. Ingat tak dulu kita belajar pasal elektrik tu yang ada lilin tu jadi terbelah dua bila kita letak kat BLT tu, ingat tak? Kat bawah lampau tinggi dia jadi terbelah dua macam rama-rama. Ingat tak? Ingat tak Jana? Tak ingat. Ingat dah. Okey, jadi lilin dia boleh mengayonkan udara juga tau. Jadi sebab tu dia tunjuk lilin ni lah. Jadi dia akan ayonkan udara kat keliling ceper ni, nampak tak? Asal-asalnya dia terbuka. Bila dia dekatkan cahaya api ni, ini menguncup dia tutup macam ni. Alright. Jadi sekarang ni kita tukar pula dia pakai radioaktif. Dia pakai radioaktif pula. Okey. Jadi radioaktif pun sama. Jadi maksudnya radioaktif tu dia mengayunkan udara juga. Boleh? Jadi dia mengayunkan udara, lepas tu dia neutralkan kamu punya kerajaan emas tu akan tutup. Ni kamu kena ingat yang ni yang kita start eksperimen tu, kita punya elektroskop tu ada cas. Boleh? Alright. Ni cikgu dah tulis dah dia punya huraian dia. Ni kalau kata kamu kena jawab dalam exam, kamu kena bagi huraian macam ni lah. Jadi cikgu nak kamu teka ada apa kat belakang awan-awan cikgu bubuh ni. Okay? Jadi elektroskop dicaskan terlebih dahulu. Apabila bahan radioaktif didekatkan kepada siapa? Kepada siapa? Ceper. Betul, kepada ceper. Okay, cikgu delete. Okay. Udara berdekatan dengannya akan diayonkan. Jadi molekul udara akan diayonkan membentuk pasangan
ion. Pasangan ion tu ion yang positif dengan ion yang negatif. Jika elektroskop bercas Negatif. positif, jadi kalau elektroskop kamu awal-awal tu bercas positif, ion-ion apa yang akan tertarik kepada elektroskop? Ion apa? Ion-ion negatif. Betul. Ion-ion negatif akan tertarik kepada elektroskop kamu dan Akan tarik pada dan apa? Dan lepas dia tertarik tu apa dia buat kat keranjang emas tu? Cas kat keranjang emas tu jadi apa? mengucuk. Belum lagi, ngucuk tu kat bawah lah. Sebelum dia ngucuk apa dia buat? Apa jadi dengan cas ni? Ni penting ni kamu kena ingat. Apa yang ion-ion negatif tu buat Akan kepada tarik. elektroskop kamu yang dah bercas positif tu tadi. Yang cikgu cakap kamu. Apa jadi bila ion negatif jumpa dengan ion positif? Dia Apa word dia? neutral. Meneutralkan. Meneutralkan. Neutral. Delete ni. Okay. Meneutralkannya. Ni last kali kamu tulislah kerajaan emas akan mengucuk. Ini kalau ditanya kamu kenapa kerajaan emas tu mengucuk bila kita dekatkan sinaran radioaktif dekat dengan dia. Ataupun dia tanya macam mana elektroskop dicas ni berfungsi untuk mengesan sinaran. Jadi kalau yang ni untuk kamu punya elektroskop ni sebab dia bergantung kepada kuasa pengayunan. Jadi yang pengayunan kuasa tinggi saja yang boleh dikesan. Siapa yang pengayunan dia berkuasa tinggi? Alpha ke beta ke gamma? Siapa kuasa pengayunan tinggi? Alfa. Alpha. Jadi dia hanya boleh mengesan sinaran alpha saja. Ni kamu punya alat-alat pengesan radioaktif ni ada yang dia boleh kesan satu saja, ada yang dia boleh kesan semua. Jadi kalau dia kesan satu saja maknanya dia boleh kesan alpha saja sebab kuasa pengayunan alpha tu tinggi. Jadi kalau yang powerful sikit, alat yang hebat sikit dia boleh kesan tiga-tiga. Alright, jadi yang ni alat kamu yang kedua. Jadi alat ni namanya pembilang bunga api. Bunga api ni kamu pernah tak nampak wire kalau ada arus tinggi kat dia keluar macam api-api kecil-kecil tu. Spark dia panggil spark. Pernah tak tengok? Pernah. Jadi spark ni jadi dalam bahasa Inggeris ni dia spark counter. Spark SPARK counter. Counter sebab apa? Sebab kita akan tengok bilangan spark yang terhasil. Kita tak kira lah, tapi kalau banyak maknanya sinaran tu tinggi lah. Maknanya ada banyak bahan radioaktif dekat. Tapi kalau sikit tu maknanya rendah lah. Okay, jadi kamu tengok alat ni. Yang ni rupa dia. Jadi dia satu bekas yang dibuat daripada perspek. Perspek ni macam kaca. Okay, ataupun macam kaca lah tapi kaca campuran campur dengan benda lain. Kita sambungkan, nampak tak dia ada kasar dawai dengan dia ada dawai halus, kita sambung dengan VLT, voltan lampau tinggi. Kita kena bagi dia dekat 4,000 hingga 5,000 kilovolt. Ni lepas tu kita dekatkan sumber radioaktif. Lepas tu kita akan nampak ada spark keluar. Ada spark keluar. Alright, jadi pemerhatian dia tu lah, kamu nampak apa? Ada bunga api terhasil di antara siapa? Bunga api. Bunga api terhasil antara siapa? Kasar dawai dengan dawai halus. Okey, betul. Ni bunga api terhasil antara kasar dawai dan dawai halus. Kasar dawai tu dawai kasar lah. Cikgu nak explain. Kamu tahu kan dawai yang kasar yang macam SSS ni? Okay. Dawai halus tu dawai biasa lah. Okay. Dawai halus. Okay, jadi cara dia nak start kita punya spark counter ni, kita kena tingkatkan dia punya VLT tu sampai kata dawai kamu ni keluar spark secara semula jadi, boleh? Jadi kalau cikgu kata kalau arus dia besar, voltan dia besar, dia akan hasilkan api-api ni kan, bunga api kan. Jadi kita angkatkan kita punya voltan sampai dia keluar spark. Lepas tu kita turunkan sikit sampai dia hilang supaya dia tak nampak. Sebab apa kita nak guna sumber radioaktif kita ni, dia yang akan keluarkan spark tu kemudian. Jadi kita tingkatkan sampai dah keluar spark tu, kita turunkan sikit bagi dia tak nampak. Lepas tu kita dekatkan sumber radioaktif kita. Ini yang ni pun cikgu tunjuk kamu sama je. Dia ada video tapi video tu mari kita tengok video lah nak. Sekejap.
Video ni biasalah kamu tak dengar suara dia lah, tapi tak perlu dengar sebab dia nak tunjuk kamu apa yang berlaku sahaja. Alright. Ni radioaktif je. Yang satu ni. Jadi video dia gelap. Orang ni buat sendiri kot sebab counter dia. Nampak tak tu spark dia? Yang dia ni. Kamu nampak tak skrin cikgu? Nampak dah. Jadi yang putih-putih tu lah kita panggil sebagai bunga api ya. Okay, nampak tak dia buat apa tu? Dia buat apa tu dalam video tu? Apa yang dia bawa dekat dengan dia punya sumber radioaktif tu? Ulang balik. Apa tu? Kertas. Kertas. Jadi kamu boleh teka yang ni apa sumber radioaktif yang sinar apa? Alpha. Sebab tu cikgu kata alpha ni nampak dia macam berkuasa kan sebab dia banyak spark keluar kan. Tapi kita ambil kertas, kita halang dia, langsung tak ada spark keluar lah. Dia tak boleh lalu kertas. Nampak? Alright. Jadi yang ni pun sama, kamu punya pembilang bunga api ni kita hanya boleh kesan sinaran alfa. Sinar alfa saja. Ini kalau kamu klik dia keluar gambar macam ni lah, dia keluar yang ni cikgu ambil daripada video tu lah, dia keluar spark macam ni, dia tunjuk kamu spark dia nah. Okay. Dia tak tunjuk kamu molekul dia lah, mungkin ada yang lain tunjuk. Okay, jadi yang ni kita nak lengkapkan cara dia berfungsi. Jadi kamu beritahu cikgu apa yang ada di sebalik awan-awan cikgu tu. Apabila didekatkan sumber radioaktif, udara di ruangan antara kasar dawai dan dawai halus apa jadi kat dia? Kat udara. Apa jadi kat udara bila sumber radioaktif dekat dengan dia? Cepat. Apa jadi? Apa jadi kat molekul udara bila sumber radioaktif dekat dengan dia? Dia hilang. Bukan hilang. Tadi yang sebelum ni kita belajar. Apa berlaku kat dia? Dia buat apa? Yang merah-merah dan hitam tu. Dia apa? Molekul udara tu jadi apa? Dia langgar. Lepas tu dia jadi apa? Dia bentuk apa? Bentuk Udara neutron. Bukan, sekali lagi. Baca ayat cikgu ni. Apabila didekatkan sumber radioaktif, udara di ruangan antara kasar dawai dan dawai halus. Apa jadi kat udara tu? Dia keluar jawapan pula. Apa word dia yang cikgu nak dengar ni? Cepat. Cikgu boleh tunggu sampai esok. Kita cikgu. Cepat. Apa jadi kat udara tu? Cepat, kamu kena ingat ini keyword dia. Tidak nanti exam kamu tak jawab dengan betul. Okay, cepat. Minta cikgu. Udara di ruangan antara kasar dawai dan dawai halus. Yang ni berkaitan dengan apa? Apa jadi bila alfa lalu kat zarah-zarah udara? Dia apa? Dia tolak. Yelah, dia tolak elektron tu keluar. Lepas tu dapat apa? Dia maksudnya proses tu nama apa? Ada dua kamu kena isi ni. Kalau tak tahu yang ni dulu. Lepas elektron tu dah terkeluar daripada dia punya atom tu, dia bentuk apa? Kana cepat, kamu fokus tak? Cikgu dah cerita dah kat atas tu sama dengan cerita elektroskop tadi. Ingat tak elektroskop tu apa jadi bila kamu punya sumber elektrik tu dekat dengan kamu punya molekul-molekul udara atas piring tu? Apa berlaku kat molekul udara tu? Molekul udara. Dia jadi apa? Cepat, word dia tu kamu kena sebut kat cikgu. Cikgu buka awal ni. Kamu tak ingat word dia ke? Kamu cerita kat cikgu betul lah ada elektron terkeluar. Jadi dia bentuk apa? Bila elektron terkeluar apa yang terbentuk? Nukleus.
Bukan. Ni kau cakap pasal nukleus tu. Ini cakap pasal atom molekul-molekul udara ke? Apa jadi kat molekul udara ke? Cepat. Dia terbentuk apa? Bila kamu punya udara tu ada udara tu ada sumber reaktif dekat dengan dia, alfa. Dia ada charge kan? Apa dia buat kat udara tu? Beritahu cikgu. Bentuk apa? Mari cikgu tunjuk kamu yang elektroskop ni balik. Okay, kamu baca ayat dia. Kamu baca ayat dia. Lepas tu sekejap lagi kamu jawab balik yang bawah tu. Dah dapat dah? Baca ayat dia. Semua. Okay. Dah. Okay, cikgu tunjuk balik ni. Cikgu beritahu cikgu apa dia kat sini. Udara di ruangan. Diayunkan. Diayunkan. Oi, lamanya. Okay. Membentuk? Pasangan ion. Pasangan ion. Pasangan ion tu maknanya ion-ion positif dan negatif. Boleh? Alright. Apa yang ditarik ke kasar dawai? Tadi kasar dawai kita dia bercas positif. Jadi siapa yang akan tertarik kepada kasar dawai? Elektron. Elektron. Kamu punya ion yang bercas negatif. Ion bercas negatif. Okey, ion negatif tertarik ke kasar dawai dan siapa akan tertarik ke dawai halus? Ion positif. Ion positif. Alright. Okey, jadi pergerakan dia pantas. Jadi bila pergerakan dia pantas, dia akan langgar molekul-molekul udara yang belum lagi menjadi ion. Boleh? Jadi kalau dia langgar, sama macam gamma kamu tu langgar elektron tu kan. Bila gamma tu langgar elektron, kamu punya atom tu dia akan mengeluarkan elektron daripada molekul tu. Jadi sama juga. Jadi ion-ion ni bila dia gerak pantas ke arah kasar dawai dengan dawai halus ni, dia langgar orang lain. Dan bila dia langgar orang lain, dia akan menghasilkan pengayunan juga. Jadi pengayunan ni kita panggil dia sebagai pengayunan yang kedua. Kedua tu sekunda kan. Jadi pengayunan sekunda tu pengayunan yang dihasilkan oleh ion-ion positif dan negatif yang terbentuk tu. Bukan sebab sumber radioaktif tu. Boleh? Dia pergerakan pantas ini menyebabkan ia apa dengan molekul-molekul udara. Ia apa tadi? Jawab apa? Ia terkeluar. Right. Ion-ion kamu buat apa dengan molekul udara tadi? Cikgu cakap tu. Macam mana dia boleh terkeluarkan elektron tu? Dia buat apa dengan molekul udara? Susahnya ya. Dia buat apa dengan molekul udara tu? Dia apa? Dia menutupkan. Bukan. Ni. Dia buat apa? Dia tadi cikgu cakap dah, tapi cikgu nak tengok kamu dengar ke tidak. Ke suara cikgu putus-putus je? Okey. Dia macam mana dia boleh tukarkan molekul udara ni jadi ion? Sebab dia buat apa? Dia apa yang berlaku kat dia? Dia dengan molekul udara jadi apa? Apa yang macam mana elektron tu boleh terkeluar daripada molekul udara tu? Sebab ion-ion tu buat apa? Apa yang dia buat pada molekul udara tu? Apa yang terjadi? Tak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Dia berlanggar. Berlanggar. Tadi cikgu kata dia langgar. Ni kamu kan cakap lah dia berlanggar. Dia bila dia berlanggar dengan molekul udara, dia akan menyebabkan molekul udara tu jadi ion juga. jadi yang tu kiranya kes pengayunan sekunda. Jadi banyak ion dapat lah. Ini akan menghasilkan percikan apa? Yang ni isi apa? Bunga api. Bunga api. Okey, ni kamu tahu. Percikan bunga api. Alright. Sinaran yang boleh dikesan oleh pembilang bunga api yang ni pun sama. Sebab kuasa pengayunan yang paling tinggi alfa, yang ni boleh kesan alfa saja. Jadi dah beberapa alat tu hanya boleh kesan sinaran alfa.
Alright? Boleh? Ni cikgu akan tunjuk kamu apa maksudnya pengayunan sekunder. Kita akan tengok tiub giga mula ni. Mana dia Ustaz? Ada tak? Hello. Yang ni alat ketiga kamu, namanya tiub giga mula. Kamu pernah dengar tak macam mana tiub giga mula? Tak pernah. Tak pernah? Jadi kalau kata kamu tengok dokumentari pasal orang yang pergi tempat-tempat yang ada sinar radioaktif, dia akan pakai alat ni lah sebab yang ni paling senang. Boleh? Free time has finished. Home. Bila kita pergi home, dia refresh balik kan? Cikgu boleh kecil semula. Choose lesson. Cikgu punya tu. Giga mula. Giga mula tube. Yang ni kot cikgu ambil. Okay. Close. Nampak tak skrin cikgu sekarang ni bergerak ke tak bergerak? Bergerak. Bergerak. Nampak tak yang atas ni? Cikgu tunjuk kamu balik rewind. Merah dengan hitam tu adalah kamu punya pasangan ion. Jadi dia start dengan yang ni, nampak tak? Dia bebaskan alpha. Alpha tu lalu, lepas tu dia mengayunkan seorang je. Boleh? Dia nak tunjuk kat kamu. Yang ni pengayunan sekunder, nampak tak? Jadi bila kata elektron dengan kamu punya ion positif langgar dengan yang biru-biru yang lain ni, dia akan hasilkan pengayunan yang kali kedua tu. Jadi untuk dalam giga mula pun sama. Okay, dia akan ada pengayunan sekunder sebab bila dia laju dia langgar orang lain, nampak? Jadi elektron tu tertarik kepada kat tengah ni, dia berbual macam satu elektrod boleh. Jadi elektron ni bercas positif sebab disambungkan dengan 400 volt DC positif kat sini kan. Elektron tu akan pergi sini. Lepas tu kamu punya ion positif tu akan pergi kat dinding-dinding dia sebab dinding-dinding ni disambung dengan cas yang negatif. Alright. Jadi bila elektron sampai kat kamu punya elektrod ni, dia akan menghasilkan denyutan elektrik. Yang ni untuk giga mula kamu, dia akan hasilkan electric pulse. Electric pulse tu kita boleh nampak dia punya geram ni, nampak? Jadi nampak bila lampu tu nyala maknanya hasil electric pulse satu. Okay, jadi denyutan elektrik ni kamu boleh nampak lah dia, kita boleh bilang dia. Okay, jadi kalau bilangan dia tinggi, maknanya radiasi kat situ tinggi, banyak. Okay, kalau bilangan dia sikit. Jadi kalau kata mari cikgu bagi kamu dengar. Kadang-kadang dia sambung kepada speaker. Jadi dia akan keluarkan bunyi. Cikgu bagi kamu dengar kat speaker cikgu. Jadi cikgu ada app untuk giga mula tapi palsu yang nampak kat skrin. Okay. Jadi cikgu playkan dia. Dengar tak bunyi dia? Dengar? Bunyi macam tik-tik-tik tu. Okay. Jadi tiap kali tik-tik-tik tu maksudnya ada satu pulse terhasil. Jadi kalau kata tinggi radiasi dia, kamu akan dengar banyak. Jadi kadang-kadang dia sambung dengan speaker kan. Tik-tik-tik-tik. Jadi selalunya kita pakai bunyi. Dia macam metal detector pun keluar bunyi macam tu kan. Kalau detector logam tu kan. Sebab bunyi ni senang kita nak tahu benda tu banyak ke sikit. Bila bunyi tu banyak maknanya tinggi. Kalau bunyi tu sikit maknanya rendah kan. Okay, jadi gambar ni kamu faham lah. Jadi sini kamu punya sumber radioaktif. Lepas tu kat depan dia ada tingkap kita buat daripada bahan kita panggil sebagai mica. Mica ni macam kaca tapi dia nipis dan fleksibel. Jadi semua kamu ni sumber radioaktif ni boleh lalu kat tingkap mica ni. Lepas tu dalam ni ada gas argon ataupun neon. Jadi gas argon ni akan membentuk pasangan ion lah sebab dia diionkan oleh sumber radioaktif ni kan. Jadi bila dia dah bentuk pasangan ion, jadi seorang ni yang tempat tengah ni dia bercas positif, dia terminal positif. Jadi elektron kamu tertarik sini. Jadi bila cukup elektron pergi sini, dia akan menghasilkan denyutan elektrik ni. Jadi denyutan elektrik ni akan dibilang oleh kamu punya pembilang ni, dia ada amplifier kat sini. Amplifier tu dia akan kuatkan signal tu lah. Maknanya kalau kata denyutan tu sikit pun dia boleh kesan. Jadi amplifier tu akan kuatkan signal tu. Lepas tu kamu punya counter ni, pembilang ni akan bilang ada berapa banyak denyutan terhasil.
per unit masa. Maknanya dalam 1 saat berapa denyutan. Nah, alright. Jadi kita tengok dia punya penerangan. Yang ni cikgu tak tutup. Okay, sebab cikgu tak sempat nak menutup apa-apa. Cikgu baru buat semalam slide ni. Alright. Jadi apabila satu sinaran radioaktif memasuki tube GM, kamu boleh short form kan dia panggil dia tube GM. Sinaran itu mengayonkan molekul-molekul gas neon di dalamnya. Lepas tu terhasilnya ion-ion, pasangan ion tu kan. Jadi ion-ion positif akan dipecutkan ke katod. Katod tu terminal negatif kamu. Manakala ion-ion negatif akan dipecutkan ke anod kan. Jadi bila dia bergerak laju sama macam kes yang atas tu, dia akan berlanggar dengan molekul-molekul lain. Jadi dia akan berlanggar dengan atom-atom neon menghasilkan pengayonan sekunder. Boleh? Pengayonan kali kedua tu. Jadi maknanya kalaupun ada sikit saja pengayonan, kata sinar gamma, sebab ada pengayonan sekunder berlaku, kita boleh dapat signal jugalah. Sebab ada banyak ion terbentuk sebab ion tu sendiri berlanggar menghasilkan ion sekunder ni kan. Pergerakan ion ke elektrod tu menghasilkan denyutan arus kamu. Jadi sebab arus tu kadang-kadang kecil, jadi kita ada satu amplifier yang akan kuatkan signal tu, kemudian dia akan dibilangkan oleh kamu punya pembilang, alat yang bilang, counter kita panggil. Jadi pembilang tu akan merekodkan bilangan denyutan arus dalam selang masa tertentu. Dia akan beritahu kamu ada berapa denyutan. Dia ada unit dia tahu untuk radioaktif, tapi cikgu tak ingat. Dia tulis GY, tapi cikgu tak ingat GY tu apa dia. Adalah dia punya unit tu. Okey. Faham Faham tak dia? Cikgu punya alat-alat ni. Faham tak takat ni? Boleh? Boleh. Kalau kamu tak berapa faham pun boleh tengok balik kan. Okay. Kalau tak faham pun boleh tanya cikgu. Jadi untuk tube giga mula ni, dia boleh kesan semua nah. Jadi kita boleh guna dia sebab dia ada amplifier ni kan. Jadi kalau kata signal tu lemah pun dia boleh kesan. Jadi kita boleh kesan alpha, beta dan gamma. Alright, jadi kita boleh kesan tiga-tiga. Jadi yang ni yang paling senang untuk kita bawa pergi mana-mana. Selalunya kita akan guna yang ni secara meluas. Tube giga mula kamu ni. Okey. Jadi kita ada dua lagi alat. Kita bincang alat je. Faham? Jadi yang ni sampai sama dah dengan kawan-kawan kamu lah, belajar sampai takat ni baru. Minggu depan dia cuti pun, kamu pun akan cuti kan. Jadi sama nah. Okey, jadi yang ni kita punya alat yang keempat. Namanya kebuk awan. Kebuk awan, cloud chamber. Okey, cikgu akan tunjuk kamu video, tapi video tu senyap lah jadi cikgu akan tunjuk kamu video tu. Lepas tu kamu tengok video tu lag tak macam mana? Lekat-lekat tak video tu? Video spark kamu tu lagi lekat-lekat tak? Lekat-lekat sikit-sikit. Tapi kita nak tengok pemerhatian dia je. Ni kamu tengok kan kita punya apparatus ni, setup kita. Jadi kita ada kotak. Atas tu ada perspek lah, kita akan tengok daripada atas ni. Okay, mata kita kat sini. Okay. Ini sumber radioaktif kamu. Lepas tu kat kawasan ni ada wap tepu. Wap tepu tu apa? Wap yang banyak kan? Wap alkohol yang tepu. Okay, jadi nampak tak dia ada kat sini felt yang dibasah dengan alkohol. Alkohol ni dia akan tukar jadi wap. Okay, lepas tu kita sejuk ke dia, nampak tak kita pakai ais kering. Ais kering ni karbon dioksida pepejah, suhu dia sangat rendah kan. Bila dia terdedah pada suhu yang sangat rendah, kamu punya alkohol ni dia boleh membentuk wap yang tepu, wap yang lampau tepu. Lampau tu maknanya ekstrim. Banyak lah maknanya, ada wap yang banyak. Kalau kata wap tu banyak, jadi Chana pernah pergi overseas tak? Tempat sejuk. Kalau tempat sejuk ni, ataupun kamu tengok kat TV lah nah. Bila kamu bernafas, kata hari winter, kamu bernafas, dia keluar asap kan? Betul? Ni kamu biasa dengar kan? Dia keluar asap kan? Sebab apa? Asap tu datang daripada wap tu yang terkondensasi. Kalau kata kat luar rumah tu wap air lah. Wap air terkondensasi kena kamu punya nafas yang panas tu kan. Okay. Jadi yang ni kita punya wap air ni akan terkondensasi. Wap alkohol ni akan terkondensasi bila dia terkena ion-ion yang dihasilkan oleh kamu punya sumber radioaktif ni. Boleh tak? Jadi ion tu bila ion tu lalu dia akan kondensasikan kamu punya alkohol ni dan dia akan bentuk macam awan-awan. Awan-awan tu kita panggil dia sebagai runut. Boleh, dia ada nama dia.
Runut kamu kena tahu nama dia Runut. Nah, harap cikgu tunjuk kamu video dia. Nak tunjuk kat kamu real life lah macam mana rupa dia no. Itu kita kena skip sikit sebab depan-depan tu dia cakap-cakap. Mana dia? Ni. Kalau kamu Google pun kat YouTube pun keluar juga Nana. Cikgu tunjuk kamu satu. Okey. Jadi yang ni dia buat pakai piring pateri. Lepas tu yang ni alkohol. Nampak tak sekarang ni? Kamu nampak dia tengah buat apa? Dia buat apa? Dia basahkan piring pateri tu dengan alkohol. Kan? Lepas tu dia letak sumber radioaktif tu. Yang nampak tak yang besar ni? Yang besar ni ais kering kamu. Jadi dia panaskan sikit sebab dia nak benda tu cepat jadi wap lah. Okey. Jadi ni ais kering tau yang kat bawah ni. Okey, jadi dia letakkan atas ais kering tu. Jadi kat sini dia akan hasilkan banyak wap. Okey, dia tutup lampu sebab kalau gelap baru boleh nampak. Nampak tak asap-asap yang terhasil tu? Nampak tak ada asap-asap terhasil tajam-tajam tu? Nampak. Nampak? Itulah runut-runut tu jadi kat hujung ni, kat hujung yang kamu nampak macam pin ni kan, kat hujung ni ada bahan radioaktif. Boleh? Jadi ada bahan radioaktif, bahan radioaktif tu akan mengayunkan, ini semua sama, semua cerita dia sama, mengayunkan udara dalam bekas ni, menghasilkan pasangan ion tu kan. Jadi bila dia bergerak, dia akan ayunkan udara tu kan. Jadi yang ni dia bergerak lurus maknanya dia tebal ni maknanya dia alfa sebab kuasa perayunan dia tinggi no. Nampak boleh? Okey, jadi ini corak dia yang terhasil. Okey, jadi kalau kata dalam kertas peksa kamu dia dah lukis. Ini corak dia kalau kata kalau kata lukisan macam ni rupa dia ada 3 jenis. Jadi untuk kamu kebut awan ni dia boleh kesan 3 nah. Dia boleh kesan yang alfa, yang beta, yang gamma. Jadi kalau alfa sebab kuasa perayunan dia tinggi kan, dia hasil banyak molekul, dia hasil banyak ion-ion positif dan negatif. Jadi kita dapat line-line yang lurus dan gemuk-gemuk. Boleh? Pendek dan gemuk-gemuk. Tapi kalau beta ni dia panjang-panjang sikit dan beta ni dia ringan kan, jadi dia senang terpesong. Jadi pergerakan dia tu tak lurus. Jadi dia macam kerinting-kerinting. Kalau gamma ni lagi dia punya pengayunan tu rendah. Kamu nampak dia berselerak-selerak. Alright. Jadi ini kita panggil sebagai corak runut lah. Jadi kalau dia tunjuk kamu dalam exam, dia akan tanya kamu lah yang ni alfa ke beta ke gamma, ataupun dia suruh kamu lukis. Okay. Ni cikgu tunjuk kamu simulasi pula. Nak bagi jelas. Okay. Yang ni sama link ni, link peri elephant juga. Jadi cikgu kena tutup kan sebab dah habis. Boleh? Ada 0 minit ni. Habis dah. Cikgu kena pergi home. Yang ni cloud chamber. Siap. Lagilah cikgu tengok. Ionization and detection. Ni alah. Dia bagi cikgu tengok tu tak bagi. Ionization and detection cloud chamber. Tak boleh lah. Macam mana kamu kena tengok sendiri ni. sebab dia dah block cikgu punya link. Nampak tak dia suruh cikgu beli. Sekejap. Mari cikgu buka kat browser lain. Kita pakai tak pernah pakai je ni. Kita pakai yang Explorer. Okay, kita pakai Explorer. Explorer boleh ke? Kalau dia kesan IP address cikgu tak boleh tengok lah. Malam ni boleh ke buat kelas ke kamu nak buat esok? Kamu suka malam ke siang? Kalau esok pagi ya? Boleh kalau esok pagi. Esok pagi, boleh esok pagi. Boleh? Kamu suka esok pagi? Sebab cikgu rasa malam ngantuk lah. Cikgu nak upload video dia jadi lewat. Lepas tu dia jadi sunyi sebab kalau kata cikgu upload video dia jadi sampai pukul 11.30 sampai pukul 11.30 lebih macam tu baru cikgu selesai semua.
So, Saya suka siang ni. kamu suka siang lagi? Malam. Malam pun kamu ngantuk. Bagus lah. Jadi esok cikgu buat boleh? Pukul berapa? Pukul 9.30 boleh? Setengah-setengah. Boleh eh? Ask before running flash. Ni. Nah ini yang sama kalau dia kata tak boleh, kamu pergi kat dia punya site ni. Jadi cikgu tak biasa sangat dengan Explorer ni. Dia balik kat sini minta dia klik tu enable. Dia bagi tak? Allow. Tahun ni je lah boleh guna sebab lepas ni tak ada flash dah. Kamu pakai phone lah, Sana? Pakai phone lah? Kalau phone cikgu tak tahu boleh tengok ke tidak. Okay. Sekejap. Dia kalau benda cikgu rasa lah bila kamu tengok interaksi cikgu rasa macam senang nak faham. Cikgu tunjuk kat kamu interaksi dia. Okay, jadi ini cloud chamber. Kamu nampak tak sekarang ni? Yang ni kamu punya sumber radioaktif yang dekat tepi ni. Jadi kita bubur alpha dulu. Okay, jadi ini runut-runut yang terbentuk nampak? Jadi alpha tu dia lurus, lepas tu dia gemuk kita kata. Gemuk-gemuk, pendek-pendek. Sebab dia boleh pergi dekat je kan? Dia boleh pergi dekat tapi dia mengayon banyak sebab tu dia dapat gemuk-gemuk tu. Jadi kita tukar pula. Kalau kata kita pakai alpha yang tinggi sikit tenaga dia, dia boleh pergi jauh lagi lah. Nampak? Jadi alpha ni kalau tenaga dia tinggi dia bahaya sikit sebab dia boleh pergi lagi jauh. Sebab dia tinggi kan. Okay, jadi tapi dia tetap lurus dan padat lah. Jadi kita tukar, kalau kita pakai beta yang low energy ni kamu akan dapat corak macam ni. Nampak? Corak dia macam kilat kan, betul? Dia kilat-kilat kan, betul? Dia gerak lagi laju dari tadi kan. Allah, ngada-ngada lah dia. Cikgu baru nak tunjuk kat kamu yang satu lagi. Dia suruh buat email. Boleh. Cikgu buat email cikgu. Ni, kalau dia minta email kan bagi email je. Okay, jadi kalau kata kita bawa high energy beta, dia boleh pergi jauh lagi dan kita dapat corak lain sikit. Ni high energy beta, nampak tak? Bila high energy dia boleh pergi lurus sikit daripada tadi. Okay. Tapi dia punya nampak tak? Ion yang dihasilkan tu tak padat sebab kuasa penginan beta ni kurang daripada alpha kan. Jadi dia tak jadi padat-padat, dia jadi lompong-lompong. Okay, kalau gamma lain dia dengan lain. Jadi ni gamma, dia kan sinaran radioaktif kan. Dia sinaran elektromagnet nampak? Dia terpantul-pantul kat dalam ni sebab dia boleh pergi jauh. Lepas tu bila dia sampai di ni dia macam cahaya lah. Dia boleh dipantul kan macam ni. Jadi kamu nampak dia berselerak dalam ni. Okay, jadi kalau kita tak buat apa-apa pun dalam ni ataupun kalau kita pakai kita punya GM tube tu, boleh kita punya tube giga mula, kalau tak buat apa-apa pun kita still boleh nampak sikit-sikit tau corak-corak terhasil. Kamu tahu sebab apa? Sebab matahari kan dia menghasilkan sinaran radioaktif. Jadi kita ada radiasi latar kita panggil. Radiasi latar ni maknanya dia datang daripada kamu punya persekitaran. Yang kita nampak daripada matahari ataupun daripada bumi. Dia ada hasilkan sinaran latar kita panggil. Walaupun kita tak bubuh apa-apa dalam ni, kita still boleh nampak lah. Kalau kata sinaran tu, kamu boleh kata sinaran tu datang daripada matahari, kita panggil dia sebagai sinar kosmik. Boleh? Kosmik. Jadi kamu kalau kata kamu buat tapi tak ada sumber radioaktif, kamu buat alat ni, kamu boleh nampak juga corak-corak sebab ada radiasi yang datang daripada persekitaran kita. Jadi kalau kamu naik kapal terbang ataupun kamu jadi astronot, kamu lebih terdedah pada radiasi lah sebab matahari tu sendiri keluar banyak radiasi. Jadi kalau giga mula kamu tadi alat giga mula ni kan, kalau kata kita tak letak sumber radioaktif pun, kita still boleh dapat sedikit bilangan sebab yang tu datang daripada background, boleh daripada latar. Boleh? Kita tak boleh dapat bacaan yang kosong bersih. Kita mesti ada sikit bacaan latar.
Okey, jadi dia boleh kesan tiga-tiga kan. Jadi kalau kata disuruh describe ciri-ciri tu, Zara beta tu dia tak padat dan dia tidak lurus. Zara alpha tu dia padat dan lurus. Sinar gamma tu dia pendek dan dia selerak-selerak. Okey. Jadi cara fungsi dia macam cikgu cerita tadi kan, apabila sinar radioaktif melalui ruang di bahagian atas tu, maknanya atas kamu punya ais kering ni lah tu panggil ruang atas ni. Dia akan mengionkan molekul-molekul udara di sepanjang lintasan dia. Jadi kalau alfa dia ion banyak, kita akan dapat corak yang lain lah untuk alfa, beta dengan gamma. Di warp yang tepu lampau tu sebab alkohol kamu tu bila disejukkan dia hasilkan warp yang banyak kan. Jadi dia mengkondensasi pada ion-ion tu membentuk titisan-titisan air yang halus yang nampak macam corak-corak putih, awan-awan putih, runut-runut. Okey. Dia cahaya disinarkan, jadi kita tembak cahaya kat tepi ni supaya tadi kan gelap kan, jadi dia kena tembak dengan torchlight kan supaya kita boleh nampak corak-corak tu nah. Ni yang ni last. Habis dah. Ni kalau kata kamu kenal orang yang kerja kat hospital ataupun orang kerja kat tempat yang terdedah pada X-ray ataupun nuklear, dia akan pakai name tag. Boleh? Dia akan pakai name tag. Name tag tu dibuat daripada filem fotografi tu. Filem fotografi kamu biasa tak? Kalau kata dia kena cahaya, dia akan tukar kan? Dia akan jadi rosak kan? Betul? Jadi filem fotografi pun boleh guna untuk kesan sinaran radioaktif. Tapi first kali kita kena pastikan yang dia legap cahaya. Maknanya cahaya tak boleh lalu dia merosakkan dia sebab kita nak kesan sinaran radioaktif kita kan. Jadi kat depan filem tu kita letak filter-filter. Jadi untuk yang J. Smith ni dia letak plumbum dengan aluminium. Dia bergantung pada sinaran apa yang tembus dia akan menghitamkan filem. Kalau kata gamma dia boleh tembus lah tiga-tiga tu. Plumbum yang nipis dia boleh tembus, aluminium tu dia boleh tembus, jadi dia boleh hitamkan. Tapi kalau alpha dia tak boleh tembus plumbum dengan aluminium tu kan. Di kawasan yang sinaran tu boleh kena kat filem fotografi ni dia akan jadi hitam. Jadi kita tahu lepas beberapa minggu dia akan suruh kita pulangkan name tag tu, lepas tu dia akan developkan filem tu. Lepas tu dia akan check banyak mana dosage yang orang tu kena radiasi. Kalau kata lagi hitam filem dia, lagi tinggi dosage yang dia kena. Jadi yang ni yang baru ni kecil sikit. Kat sini dia letak filem yang dibalut dengan kertas yang kalis cahaya tu Jadi kat dalam ni ada filter yang buat daripada kadang-kadang buat daripada kuprum tak semestinya buat daripada aluminium ataupun plumbum Okey, jadi kalau kata filem tu dia disalut oleh argentum bromida kan. Yang ni mungkin kamu pernah dengar kan. Jadi argentum bromida ni bila kena sinaran ataupun cahaya dia akan tukar jadi hitam. Kenapa dia tukar jadi hitam? Sebab argentum tu yang akan macam bertindak balas dengan cahaya tu, dia akan menyebabkan filem tu jadi hitam kan. Jadi kita boleh tahulah kalau orang tu kena sinaran bergantung kepada darjah kehitaman dia. Jadi yang ni kita boleh kesan tiga-tiga. Kita boleh kesan alpha, beta, gamma bergantung kepada macam mana kita buat kita punya name tag tu. Boleh? Bergantung kepada tu. Alright. Jadi nak habis dah. Cikgu bagi kamu soalan untuk kita jawab. Boleh? Tapi tak apa soalan objektif je. Kamu kena jawab Okay. Beritahu cikgu jawapan dia. Antara pernyataan berikut yang manakah sifat sinaran gamma? Mana satu sifat dia? A mempunyai charge positif, B sejenis gelombang elektromagnet. Senang je. C kuasa pengainan dia lebih tinggi daripada sinaran alfa. B kuasa penembusan dia lebih rendah daripada sinaran alfa. Betul ni jawapan dia jelas. Jawapan dia B. Tapi kita check statement dia yang bawah ni betul ke tidak? Mesti salah kan? Kuasa pengainan dia lebih tinggi dari sinaran alfa. Salah kan? Sebab sinar alfa ni dia punya kuasa pengainan paling tinggi. Jadi kuasa penembusan dia lebih rendah daripada beta. Ini salah. Sebab apa? Gamma kamu kuasa penembusan dia? Paling tinggi. Paling tinggi. Dia hanya boleh dihalang oleh konkrit ataupun plumbum. Alright, nombor 2. Jadi yang ni mungkin soalan berkaitan dengan isotop. Tengok. Radium nukleus dia nampak tak nombor ni. Jadi radium nampak tak nombor dia. Radium tu 226. Lepas tu bawah tu 88. Lepas tu dia tanya kamu berapakah bilangan proton dan bilangan neutron? Berapa bilangan proton? Dia senang kan? Bilangan proton dia 88. Alright, berapa bilangan neutron dia? Neutron dia 130.
138. Ada 2 jawapan je yang tulis 88 proton ni kan yang ni. Jadi kita dapat 138 ni, dan kita ambil 26 ni tolak dengan 88 lah. Okey, jadi dia boleh keluar soalan macam ni tau. Ni soalan objektif. Maksudnya dia boleh tanya kamu pasal kamu punya atom. Okey, mari kita tengok soalan ni pula. Dia kata kat sini kita ada satu jadual yang menunjukkan bilangan proton, neutron bagi atom-atom W, X, Y, Z. Jadi kita ada 4 atom. Kamu nampak nak dia ada nombor proton dengan nombor neutron. Jadi dia tanya antara pasangan berikut yang manakah merupakan isotop. Mana satu yang isotop? XZ ke, YZ ke, WX ke, WY? Z. X dengan Z. Sebab apa nombor? X, Z. Betul, sebab nombor proton dia sama kan? Proton sama. Okey, pandai. Jadi X dengan Z, dia jawapan dia A. Right, pandai. Okey, soalan ni pula. Berapakah bilangan proton, neutron dan elektron bagi radioisotop phosphorus ni? P, phosphorus. P ni 32 dengan 15. Berapa bilangan proton, neutron dengan elektron dia? Proton dia 15. Elektron 15. Neutron 17. Dia jawapan dia A kan? Okay. Senang kan soalan dia? Macam soalan kimia ada. Ada soalan kimia macam ni. Okay. Alat pengesan radioaktif mana yang tidak sesuai untuk pengesan sinar gamma? Yang mana satu tak boleh kesan sinar gamma? Pembilihan bunga api. Okey, betul. Sebab dia boleh kesan sinar alpha kan? Yang ni boleh kesan 3-3 yang BCD ni. Alright. Okey, yang ni ni soalan GM Cube kamu. Jadi dia kata rajah menunjukkan satu eksperimen di mana halangan dan bahan berlainan diletakkan di antara sumber radioaktif berlainan dan satu pengesan. Nampak tak? Dia letak satu barrier, lepas tu dia letak sumber radioaktif yang berlainan. Okey. Jadi dia ubah dia punya barrier tu, nampak tak? Dia tak bubuh apa-apa, dia bubuh kertas, dia bubuh aluminium dan dia bubuh pelambang tebal. Lepas tu sumber dia ada A, B, C, D ni lah sumber yang berbeza-beza. Jadi tanya sumber manakah menghasilkan pancaran alfa saja. Macam mana kamu nak tahu? Mana satu alfa? A ke B ke C ke D? Mana satu alfa? Alfa dia. Dia B. Sebab apa? Sebab dia kertas dia 20. Lepas dia lalu kertas dia jadi 20 kan? Mana datang 20 ni? Kenapa last kali ada 20? 20 ni alfa ke bukan? 20 ni. Semua kan tinggal 20. 20 ni apa? Tadi yang cikgu cakap kamu tadi. Bukan, yang ni radiasi background kamu. Boleh? Sinaran latar itu panggil. Sinaran latar. Maknanya nampak tak semua orang 20? Walaupun dah halang semua ada sinaran background. Sinaran latar. Latar tu maksudnya selalunya latar ni gamma lah. Sebab dia datang daripada kosmik matahari kamu kan? Jadi dia gelombang elektromagnet, dia tembus. Kita tengok lah yang atas ni. Yang ni atas ni apa? 330. Lepas tu buah kertas pun 330. Bawa aluminium nipis pun 330. Lepas tu bila dah lalu aluminium nipis baru dia jadi dah lalu pelambang tebal baru tinggal 20. Yang ni apa? Sinar gamma. Sinar gamma betul kan? Sebab dia lalu aluminium nipis semua. Kalau yang ni apa? 1300. Lepas tu bila lalu kertas tinggal 740. Lepas tu bila lalu ke aluminium nipis jadi 280 ya. Lepas tu tak boleh tembus pelambang tebal. Yang ni mungkin beta. Betul, beta yang bertenaga tinggi. Kalau yang ni pun beta juga kot. Kalau tenaga beta tu tinggi, aluminium nipis dia boleh lalu. Tapi aluminium tebal dia tak boleh lalu. Pelambang memang dia tak boleh lalu lah. Sebab tu tinggal 20 je. Tapi kalau kata yang ni mungkin beta yang lemah sebab 1420 lepas dah lalu aluminium nipis tinggal 20 kan, tinggal dia punya latar saja. Alright. Okay. Habis dah kot soalan? Habis dah. Okay, takat ni boleh tajuk radioaktif. Faham? Banyak benda yang kena baca ya? Betul?
Sebab dia tak ada kira-kira sangat tau. Kira-kira tu datang di sini. Tapi nanti lepas ni ada kira-kira sikit. Kamu kena kira dia punya masa reputan dia. Half life dia kita panggil. T-half. Nanti ada kira-kira sikit. Lepas tu kamu kena kira formula Einstein tu. Kamu kena kira tenaga nuklear yang dihasilkan. Ada kiraan ada kat ujung-ujung tu. Setakat ni boleh tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau tak faham kamu boleh tengok balik video ni. Lepas tu kawan-kawan kamu nak cuti ni kamu boleh tanya-tanya dia orang. Okay. Jadi habislah kelas ni cikgu